Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, Allah Azza wa Jalla memelihara pendidikan hati-hati orang-orang yang siddiqin dari sejak mereka kecil lagi sampai kepada mereka dewasa. Setiap dia menguji mereka dengan sesuatu bala dan bencana, dan didapati mereka bersabar menanggungnya, maka semakin dekatlah kedudukan mereka kepadanya. Bala dan bencana itu tidak sama sekali akan menggoncangkan mereka atau melemahkan semangat mereka. Betapa akan dapat melemahkan semangat mereka sedang mereka terus berjalan dan hati mereka di atas sayap-sayap burung-burung yang terbang. Wahai alangkah kecewanya siapa yang mengganggu hati para siddiqin ini. Wahai alangkah beratnya kutukan Allah yang akan menimpa siapa yang mengacau diri mereka. Di samping dianya pula akan terhalang dari kurnia Allah dan akan ditimpa dengan kemarahannya. Wahai gulam, jadikan dirimu orang yang mendampingi kaum ini. Berkhidmatlah kepada mereka. Dan jika engkau mati dalam keadaan seperti ini, kelak engkau akan menjadi orang yang dimuliakan. Ingatlah, siapa yang tawaduk kepada Allah Ta'ala dan kepada para hamba yang soleh, kelak Allah akan mengangkatnya di dunia dan di akhirat. Ya, jika engkau memuliakan kaum ini dan engkau berkhidmat kepada mereka, nescaya Allah akan mengangkatmu ke atas diri mereka dan dijadikanmu penghulu mereka. Betapa tidak pula jika engkau berkhidmat kepada orang-orang khawas, yakni orang-orang yang dimuliakan Allah daripada hamba-Nya. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah segala macam kebaikan pada tangan kami dan lisan kami. Jadikan kami tergolong ahli ketaatan-Mu dan tergolong orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh-Mu dan dijaga urusannya oleh-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkan kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir dalam taujihat dan nasihatnya ingin menyampaikan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, di kalangan hamba Allah ini ada orang yang mulia. Ada orang yang Allah Ta'ala jaga mereka daripada kecil lagi. Yang dimaksudkan jaga, kerana Allah Ta'ala itu menjaga semua hamba-Nya, iaitu Allah Ta'ala menjaganya untuk sentiasa berada dalam petunjuk dan hidayah, dan sentiasa berada dalam redha Allah dan kemuliaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala pelihara pada Nabi-Nya alaihimussalatu wassalam, demikian juga Allah memelihara sebahagian hamba-hamba yang soleh dengan pemeliharaan berupa inayah dan hidayah serta taufik. Dan yang kedua, Syekh memberi amaran supaya kita jangan menyakiti dan mengganggu orang-orang ini yang dikenali sebagai golongan siddiqin. Jangan kacau mereka, jangan buat masalah dengan mereka, kerana kelak hidayah kita mungkin akan ditarik. Kurniaan yang Allah berikan mungkin akan diambil dan hilang. Maka apa yang patut dibuat ialah berkhidmat dengan mereka. Kalau Syekh menyebut seorang kalau dia berkhidmat dengan orang lain pun dia boleh jadi tuan, penghulu. Jadi kalau seorang seumumnya dia berkhidmat kepada orang lain, sebagaimana disebut bahawa yang berkhidmat itulah yang akan menjadi tuan.
Artinya, kalau kita ambil contoh, ambillah contoh YB yang jadi wakil rakyat. Semakin dia berkhidmat pada rakyatnya, semakin nampak dia tuan. Jadi semakin nampak dia mulia. Bukan dia berkhidmat pada rakyat, ini orang biasa. Bagaimana kan pandanganmu kalau dia berkhidmat dengan orang soleh? Seorang yang berkhidmat dengan orang bawahan, tolong orang miskin, orang cacat, orang OKU dan lain-lain, orang nampak dia tuan, hebat. Orang akan lantik dia jadi ketua. Kerana khidmat dengan orang-orang ni. Bagaimana pandanganmu, kata Syekh Abdul Qadir, kalau dia berkhidmat dengan orang soleh pula? Dia berkhidmat dengan orang-orang khusus dan khawas. Pasti Allah akan angkat lagi dia. Ini antara apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Baik, perkara pertama yang beliau sampaikan, di kalangan hamba Allah ini ada golongan siddiqin. Bila kita buka Al-Quran, kita baca ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, merekalah orang-orang yang akan diberi nikmat oleh Allah. Sebagaimana diberi nikmat kepada para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang soleh. Artinya Allah Ta'ala menyebut ada satu kelompok manusia namanya golongan siddiqin. Siddiqin, yakni golongan yang membenarkan apa sahaja yang datang dari Allah, apa sahaja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada ragu-ragu, tanpa dia ada rasa was-was ataupun merasa keliru. Segala perintah Allah, segala perintah Rasul terang benderang, bagaikan cahaya matahari di tengah hari, begitu jelas dan nampak kelihatan. Berbanding dengan orang yang mengikut syahwat, kalau perintah manusia nampak terang benderang, perintah Allah nampak kabur, akhir tak sembahyang, akhir tak puasa, akhir tak tutup aurat, kerana kabur. Tapi kalau perintah orang ikut, datang kerja awal, balik lambat, orang perintah, so buat tu buat, buat ni buat. Maka golongan siddiqin ialah golongan yang tidak pernah ragu-ragu dengan perintah Allah. Sebab itu kata Rasulullah ketika mana membicarakan kelebihan Abu Bakar Siddiq, ketika mana aku datang pada manusia, kata Rasulullah, orang ramai membohongiku, melainkan Abu Bakar membenarkanku dan mengorbankan harta benda dan juga dirinya. Maka jangan kamu menyakiti Abu Bakar, jangan kamu sakiti Abu Bakar. Kisahnya bila ada orang buat sakit hati kepada Abu Bakar, kalangan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, adalah bahasa-bahasa kita umumlah, kita bercakap ke, kita bergurau, ada buah, ada ayat, orang sakit hati. Kita kena tahu bila kita bercakap, kita buat benda sakit hati orang depan kita ni barangkali orang-orang khusus dekat dengan Allah, maka kesannya lebih besar. Kalau tuan-tuan buat sakit hati ke bos, tuan-tuan kerja, memang tak naik pangkat. Kita kalau anak pula buat sakit hati ke mak ayah, deraka lah. Kita isteri pula buat sakit hati pada suami, maka nususlah. Maka ada kategori manusia bila kita buat sakit hati dia, kesan berbalik kepada kita mengikut siapa di hadapan kita. Orang buat sakit hati ke Nabi, habis murtad, jadi kafir, macam mana golongan munafik. Orang yang buat sakit hati kepada orang-orang soleh, maka Allah menjadi musuhnya. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali aku isyarat perang. Aku akan perang ni dia. Sebab itu hati-hati bila kita bermuamalah dengan orang. Siapa yang kita buat sakit hati, nescaya kita akan dibalas. Jadi satu ketika berapa orang menyakiti Abu Bakar, maka Rasulullah SAW merasa marah, sebab mereka tidak tahu Abu Bakar ni golongan siddiqin. Sehingga kata Rasulullah, ketika mana aku datang berdakwah, semua kamu sebelum beriman kamu membohongi aku, kamu tak percaya aku. Yang pertama percaya aku Abu Bakar. Ketika orang lain duk macam keluk-kelek lagi,
Macam tak berpercaya, tak berapa confident. Saya kata Rasulullah, ma da'autu ahadan illa annahu yatalaffa illa Abu Bakr. Kebanyakan orang yang aku berdakwah, mereka seperti ragu-ragu dan teragak-agak. Mereka Abu Bakar terus terima, tak banyak soal, terus terima, terus buat. Sebab itu Abu Bakar ni ketua kepada golongan Siddiqin, ketua, bos dia, yang terus mendapat gelaran daripada Rasulullah sebagai Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Rasulullah, aku datang orang membohongi aku, mereka Abu Bakar dia membenarkan aku. Tidak cukup dia membenarkan aku, dia gunakan seluruh harta dan dirinya untuk aku. Halan taraktumu, kenapa kamu tak biarkan Abu Bakar? Kenapa kamu nak sakitkan hati dia? Kenapa kamu tak bebaskan dia daripada kata-kata kamu yang tidak baik? Menunjukkan kedudukan Siddiqin. Jadi di kalangan hamba Allah itu ada golongan Siddiqin yang Allah jaga dia. Daripada kecil lagi Allah jaga dia. Daripada kecil dia taat pada Allah. Daripada kecil lagi dia jaga agama Allah. Dia membesar dalam ketaatan Allah. Ibadat dia sama macam orang tua nak mati, walau dia masih muda. Ni golongan orang yang Tuhan jaga. Dan dia diuji dengan pelbagai ujian. Dia redha dan dia sabar. Ini dia punya tandanya, sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir. Dia diuji dalam kehidupan dia. Daripada kecil kena uji, tapi dia tetap sabar, sehingga Allah Ta'ala meredainya, sehingga dia menjadi golongan pilihan Allah. Ya, para ulama ketika mana menyebut golongan atau sifat Siddiqin, mereka menyenaraikan beberapa sifat. Kalau kita tengok orang yang bersifat macam ni, maka jangan kita usik dia. Jangan. Kerana mengusik dia, menganiaya dia, buat sakit hati dia, artinya kita menempah bala daripada Allah. Yang pertama sifat mereka, kata ulama, at-takarrubu daimun. At-takarrubu daimu, senantiasa dia mendekatkan diri pada Allah. Kesibukannya ialah mendekatkan diri pada Allah. Itu sibuk dia. Orang lain sibuk benda tu, sibuk benda ni, tapi dia tidak mendekatkan diri pada Allah. Nampak dia sibuk. Kalau orang macam kita, tuan-tuan, bila pergi Mekah nampak sibuk tak? Kan nampak sibuk pergi Mekah, ulang alik hotel masjid, hotel masjid, hotel masjid, nampak sibuk. Bila balik Malaysia nampak tak sibuk lah. Tetapi mereka yang Siddiqin, mereka senantiasa sibuk. Sentiasa sibuk. Hati mereka terikat dengan rumah Allah. Ini sifat pertama, taqarrubud da'i. Yang kedua, kata ulama, mereka ini sentiasa mempunyai sifat sabar yang tinggi. Sebab mereka terbukti diuji dan diuji oleh Allah, dan mereka lolos, mereka lepas, dan mereka berjaya. Mereka ada sifat sabar yang tinggi dan ketenangan, serta sifat berhati-hati. Ta'anni wal hudu'. At-ta'anni, mereka bukan jenis gopoh apa, tenang. Kalau orang nanya mereka, tak fikir nak balas cepat, tenang. Mereka memilih sabar. Itu pernah ditanya kepada seorang wali Allah, bagaimana kami nak kenal orang yang benar-benar baik? Nak kenal orang bagus macam ni? Atau bagaimana kami nak jadi orang bagus, orang baik? Maka jawabnya, yang pertama, kamu mesti mampu menanggung kejahatan manusia. Dengan bahasa mudah, sabar dengan kerenah orang. Orang yang mampu sabar dengan kerenah orang, dia boleh jadi orang baik. Yang kedua, kamu buat baik tanpa mengharapkan balasan. Biduni mukafah. Setiap kali kalau kita buat baik, harap apa tak? Tak harap, maka kita orang baik. Tapi kalau setiap kali kita buat nak harapkan balasan, maka kita tak akan jadi orang betul-betul baik. Dan sifat para Siddiqin juga ialah sentiasa bersungguh-sungguh dalam ibadat. Al-mujtahidu fil ibadati wa hubbul khairi lil ghairi. Dia senantiasa bersungguh dalam ibadat, kemudian dia suka sampaikan kebaikan pada orang lain. Dia ni bersungguh-sungguh menyampaikan kebaikan pada orang lain. Dia nak orang lain dapat kebaikan. Kebanyakan kita dengan nafsu syahwat, kebaikan tu kita lah nak, akan nak bagi orang pula. Tapi orang yang siddiq,
Dia nak beri kebaikan tu pada orang. Kalau dia ada ilmu, dia nak beri ke orang ilmu tu. Dia ada harta, nak beri harta ke orang. Kalau dia ada pangkat, dia ada pengaruh, dia nak beri pada orang dengan maksud ditolong orang tu. Maka orang ni kita dapati kalau bab ibadat bersungguh dan bab memberi manfaat kepada orang lain juga bersungguh. Maka kita nilai apakah kita golongan siddiqin. Ibadat bersungguh tak? Makin akhir Ramadan makin slow nampak. Makin akhir Ramadan kepala berpusing duk ingat benda lain. Maka ibadat kita belum mapan, belum kukuh. Belum nampak. Orang macam kita tuan-tuan melihat kesudahan. Orang-orang yang dekat dengan Allah melihat permulaan. Orang macam kita nilainya ialah kesudahan. Sebab itu kita takut bila sebarang kebaikan menuju ke akhir, kita tidak berada di situ. Ramadan dah tuju ke akhir, kita tak ada kat situ. Maka kita bimbang. Ini iman kita orang awam. Tapi iman orang yang dekat dengan Allah, dia bukan bimbangkan perakhiran, dia bimbang awalan. Kalau awal tak dipilih, dia anggap dia dah tak terpilih. Dia takut. Sebab itu dia menjadikan golongan yang as-sabiqun duduk depan sekali. Dan momentum dia sama. Ini golongan yang lebih dekat. Dia memilih yang awal. Kita memilih yang akhir. Last sekali kebaikan macam mana? Mereka kalau depan dah tak baik, mereka dah takut. Kita tak apa, mula-mula macam ni, akhirnya nanti kita baik. Kan kita selalu cakap macam tu. Sebab kita melihat pengakhiran. Saya ustaz memanglah masa ni sibuk kerja. Nanti kalau saya pencing, saya baik. Kita melihat akhir. Dan semua orang awam, dia akan tengok, dia mati macam mana? Pengakhiran. Baik, ini darjat kita umum. Tapi orang dekat dengan Allah, mereka tidak melihat pengakhiran. Mereka lihat permulaan. Kalau mula dah tak betul, maka tak betul terus. Mereka amat takut. Sebab itu mereka daripada awal betulkan yang pertama. Kita betul yang akhir, mereka betul yang pertama. Artinya mula-mula tu mereka dah betulkan diri mereka ni. Mereka bukan jenis orang kata nak tunggu pencing, tunggu umur sekian, tunggu kaya. Tak, sekarang mereka buat. Kalangan kebanyakan orang memulakan kebaikan pada satu tempoh yang kemudian. Tetapi mereka memulakan kebaikan pada tempoh awalan. Sebab mereka tidak ada bertangguh dalam buat baik. Golongan ini mana ada bertangguh buat baik. Kita ni tuan-tuan, buat baik tangguhnya banyak. Saya rasa ustaz Ramadan akan datang baru saya okey sikit. Ramadan ni tak ada ustaz. Ramadan akan datang insya-Allah ustaz. Saya akan tengok, saya akan lebih baik. Kita iktikaf dari awal lagi Ramadan. Maka kita katakan dia tak akan jadi macam tu. Sebab dia akan bercakap benda yang sama. Orang yang kebaikannya bertangguh, kita tak boleh harapkan kebaikan dari dia. Semua dia tangguh. Dan dia ajar kita pun tangguh. Boleh tak tangguh hari lain? Tangguh. Tetapi kita tak main buah tangguh. Kalau kita nak jadi orang dekat dengan Allah. Bila? Sekarang. Bila awak nak jadi baik? Sekarang. Bila awak nak taubat? Sekarang. Bila awak nak ingat mati? Sekarang saya ingat mati. Lepas tu tuan-tuan, kita makin umur kita dekat dengan Allah. Umur subsidi ke, umur bertuah ke, umur usia emas ke, sentiasa kita melihat apa yang Allah beri ni peluang untuk kita buat baik. Kita tak akan tunggu lagi. Saya tak akan tunggu tempoh lain. Kalau Ramadan ni lah. Ramadan tahun depan lah. Tak, Ramadan sekarang. Saya cuma berbaki beberapa hari, saya akan buat. Saya akan bersungguh untuk mendapatkan kebaikan. Sebab tu kita beza pada sahabat dahulu, kesibukan mereka pada Ramadan. Kesibukan kita bukan pada Ramadan, selepas Ramadan. Kan kita sekarang ni sibuk raya dah. Itu kesibukan kita, raya. Itu keutamaan kita. Maka benda ni boleh membahayakan ibadat kita dan menurunkan darjat kita. Kemudian golongan yang bersifat as-sadiqin atau siddiqin, antara sifat mereka la yaktumul haq. Mereka tidak menyembunyikan kebenaran. Apa yang mereka tahu, mereka beritahu. Dia tak sembunyi kebenaran. Kerana menyembunyikan kebenaran itu bukan sifat golongan siddiqin. Kerana itu bila kita sebut bercakap benar, hatta pada benda yang orang tak suka, kita cakap lah.
Itu para ulama, kadang-kadang apa yang dicakap tu orang suka, kadang orang tak suka. Sebab dia menegur. Yang tak suka kata, ustaz ni kuat ngata juga orang ni. Sebab dia tak suka. Yang suka mungkin menganggap dia nasihat. Tapi bila kena betul atas kepala, dia tak anggap pula nasihat. Pada orang yang sama yang bercakap. Kenapa? Kan nafsu kita yang berubah, bukan orang tu berubah. Sebab tu ada kata-kata tuan-tuan guru kita terima dengan senang hati. Ada kita kata betul ke macam tu, kita mula meraguinya. Sebab apa? Nafsu kita mula ke depan. Oleh sebab itu, mereka orang siddiqin, mereka tidak takut menyembunyikan kebenaran hanya kerana nak ambil hati orang tu, orang ni. Tak ada. Saya akan cakap betul lah. Yang suka, sukalah. Yang tak suka, terserah. Bukan urusan kita. Kemudian di antara sifat mereka, bila mereka buat kebaikan, mereka buat dengan sukarela, dengan gembira, bukan dengan tekanan dan beban. Tahu waktu kita sembahyang rasa beban tak? Tak. Alhamdulillah, ini sifat siddiqin. Waktu kita qiyamul lail rasa beban tak? Tak, seronok. Kerana orang siddiqin, dia tak akan buat ibadat melainkan dengan gembira. Dia buat dengan gembira. Dia sedekah, dia gembira sedekah dia. Dia tak rasa macam beban. Ni kalau sedekah kurang duit aku. Aku cari duit senang-senang, dia dapat duit aku. Maka dia rasa macam beban. Dia bukan golongan siddiqin. Kerana siddiqin menganggap ibadat itu ialah kerehatan. Dia tak anggap ibadat itu beban. Tak kira ibadat bersifat khusus ke umum. Sembahyang, puasa, zakat, haji, semua ringan begini. Semuanya keseronokan. Sebab itu tuan-tuan kita ni buat ibadat sampai seronok. Kita qiyamul lail, mungkin mula-mula rasa beban, ngantuk, penat, kurang tidur. Buat terus sehingga kita rasa seronok. Seronok mesti akan datang selepas kita buat ibadat. Orang awam macam kita akan rasa seronok selepas. Orang yang dekat dengan Allah, sebelum dia buat, dia dah rasa seronok. Sebelum. Kita kan tuan-tuan, Ramadan masuk 20 baru rasa sedap sikit. Sedap. Ustaz rasa dah, kalau tak sahur pun boleh ni Ustaz. Dah rasa sedap lah tu. Dah tak lapar, biasa tengah hari ceruk perut dah. Ni rasa boleh puasa 2 hari Ustaz. Sebab apa? Kita dah mula rasa. Orang macam kita lambat rasa. Lailatul Qadar dah lepas bulan baru rasa Lailatul Qadar. Kalau pergi haji, mabrurnya lepas tahun baru nampak. Setahun. Tetapi orang yang dekat dengan Allah belum pergi dah mabrur. Dah nampak. Berdawah kesungguhan dia, nampak dari awal dah. Jadi orang yang buat ibadat, golongan siddiqin, dia gembira sebelum mendatanginya. Manakala kita pula tuan-tuan gembira selepas itu. Tapi okeylah. Dah bagus. Tapi kita sentiasa nak cari yang lebih baik. Kita kan kalau hal dunia kan gembira sebelum dapat. Kalau orang kata awak akan dapat anugerah, oh, senyum, seminggu senyum. Dia punya programnya lagi minggu depan. Tapi senyum lah. Tidur senyum. Semayang pun senyum. Sebab apa duk bayang dapat anugerah ni? Dapat tokoh bapak misalnya, ibu misalnya. Dapat tokoh tu, tokoh ni. Yalah kita gembira. Dengar dapat gelar datuk, oh, kita 2 minggu dah senyum. Kenapa? Kerana kita cintakan dunia. Sebab itu setiap kali kita nak dijanjikan dengan nikmat dunia, kita dah senyum. Itu belum raya dah senyum, nak raya senyum dah. Kerana kita melihat nikmat tadi. Tapi orang yang siddiqin, mereka gembira untuk mendatangi perkara-perkara yang berkait dengan ketaatan pada Allah. Itu belum perang dah semangat rasa nak perang. Itu kalau di medan perang. Belum diminta sedekah, dah rasa seronok untuk bersedekah. Mereka rasa gembira. Sebagaimana kata Hasan al-Basri, bila mereka beri makan pada orang, mereka rasa kenyang. Bukan orang tu, dia kenyang. Padahal dia beri makan, dia rasa kenyang. Kalau dia beri duit ke orang, sebelum orang tu gembira dapat duit dia, dia lebih dulu gembira kerana beri duit ke orang. Dia lebih gembira daripada orang yang terima duit dia. Ini golongan siddiqin. Nampak macam pelik, itulah hakikat. Tentu ada waktu kalau kita, Allah nak suruh kita jadi baik. Waktu kita beri makan ke orang, kita rasa seronok. Lebih seronok daripada orang makan. Kan contoh kalau tetamu datang, tetamu orang kita sayang, respect, kita pun angkat macam-macam. Kita ni dah sehari dah tak makan, duk siap makanan dia. Kurang untuk dia. Kita pun jamu dia, dia pun makan. Seronoknya kita puas hati. Ini orang yang kita sayang. Tapi sifat tu cuma pada orang tertentu, bukan semua. Kerana kita bukan sedang buat ibadat.
kita sedang buat benda syahwat kerana orang kita hormati ni. Tapi orang yang disebut siddiqin, dia buat benda tu dalam keadaan gembira pada siapa pun. Itu kata Hasan Basri, kami memberi makan pada fakir miskin dan kami kenyang sebelum mereka kenyang. Kami kenyang dulu, kami gembira dulu sebelum mereka gembira. Sebab itu mereka gembira dengan pemberian lebih daripada gembiranya penerima. Sebab ternyata mereka lebih harapkan pahala berbanding penerima tu. Kata orang miskin dia harap pemberian, orang bertakwa dia mengharapkan pahala. Sebab tu bila diberi, dia lebih seronok daripada orang miskin yang terima. Kerana itu tanda Allah Ta'ala terima amalan dia. Dan di antara sifat mereka ialah mereka mempunyai ketakwaan yang benar, kebaikan dan keimanan yang sebenar. Takwa mereka takwa betul. Maksudnya kalau takut Allah, depan orang ke belakang orang sama. Takwa yang betul. Ini golongan siddiq. Dia sembahyang depan orang macam ni, sembahyang belakang orang macam ni juga sama. Dia sedekah tak ada orang macam ni, sedekah ada orang pun macam ni, sama. Ini orang yang takwanya sama, sifat para siddiqin. Dan orang siddiqin, mereka tak erti menipu ataupun berbohong. Maksudnya tak pernah tipu untuk ambil hak orang lain. Kan kebanyakan kita cenderung untuk tipu ambil hak orang lain. Tapi mereka tak akan tipu untuk mengambil hak orang lain. Sebab mereka tidak nampak pun apa kebaikan hak orang lain. Ada orang tuan-tuan rakus mengambil hak orang lain, tamak, bukan sanggup bergaduh untuk ambil hak orang lain. Tapi golongan siddiqin, pertama mereka tak mungkin ambil hak orang lain. Tak seronok mereka. Ni kalau jumpa pun mereka pulangkan balik. Ni bukan hak saya. Bukan kalau hak dia pun diberi. Bimbang-bimbang bukan hak dia. Dia sanggup bagi. Padahal itu hak dia. Pun dia takut kalau bukan hak dia, ada unsur-unsur syubhat, maka dia pulangkan. Dan sifat golongan siddiqin ialah mereka senantiasa percaya pada Allah. As-siqah billah, macam kita ceramah semalam atau kita terangkan semalam. Percaya pada Allah. Janji Allah, apapun yang Allah Ta'ala sebut, percaya. Dan antara sifat mereka yang terakhir ialah mereka bersifat pemaaf, tidak marah dan tidak hasad. Jadi kalau kita jumpa orang ni, maka jangan cuba-cuba kita menyakiti dia. Kalau kita menyakiti dia, kata Syekh Abdul Qadir, maka kelak ada kutukan Allah yang sampai pada kita. Dan benda ni kan disebut dalam hadis yang jelas yang kita bacakan tadi, man adali waliyan faqad azantuhu bil haq. Siapa yang memusuhi wali Allah, Allah isyaratkan perang. Kata mereka ni, ketika mana para ulama menyebut hati manusia ni ada 3 jenis. Yang pertama, ada hati seperti gunung. Datanglah ribut taufan, tak bergerak ke mana gunung tu, dekat situ lah. Ini hati para siddiqin. Hati dia macam kukuh, kuat. Yang kedua, hati seperti pokok. Bila ditiup angin, dia akan mundar mandir, meliuk lintuk kiri dan kanan, tapi akarnya kukuh bawah. Maka ini hati orang beriman. Hati orang macam kita lah, kena uji. Kejap macam menang, kejap macam kalah, tapi akar umbi tu ada, kuat. Yang ketiga, hati seperti daun kering. Bila dia tiup angin, terus terbang ikut angin. Ini orang munafik. Dia orang munafik tak boleh diuji, uji habis dia. Lupa Tuhan. Dia besarkan ujian tu, dia bukan besarkan Tuhan. Tuan-tuan, kita orang ada iman, besar mana pun ujian, kita tak tengok ujian tu, kita tengok Tuhan. Bahkan bila kita melihat Allah, kita dapati ujian tu tak besar pun, tak teruk pun, tak bahaya pun. Tapi bila orang bila diuji melihat ujian, dia akan nampak ujian tu macam besar. Tak boleh masuk universiti, macam besar, macam dah tak boleh hidup lah, nak bunuh diri. Ada tuan-tuan orang tak masuk universiti, dia bunuh diri. Tak dapat kerja, interview besar, bunuh diri. Tak lulus periksa, bunuh diri. Ini kita lihat bila dikeluarkan statistik kadar peningkatan kadar bunuh diri. Semua kerana mereka melihat masalah tu besar. Tentang masalah ni, kalau kita ada Allah dalam hati, tak ada yang besar pun. Kita ambil contoh, apa besar?
Kalau kita kata tak dapat kerja, tak apa, bukan rezeki kita, nanti ada kerja lebih baik. Kita dah sebut semalam, idza zahaba ankal jamil ya'tikal ajmal. Bila yang baik itu hilang, Allah akan datangkan yang terbaik pada kamu. Saat ni gaji besar ni, saat ni tak apa, Allah beri terbaik lagi pada kamu. Keyakinan itu menyebabkan dia tak akan putus asa. Andai kata kalau dia tak ada anak misalnya, tak dapat zuriat, dia tak nampak masalah tu besar, maka dia boleh redha barangkali Allah nak bagi aku rehat. Tak payahlah nak pening kepala orang ada anak ni. Kita pun tenang, tak ada anak, tak pening kepala. Orang yang pening kepala ni, kuliah pun kena cabut awal, nak hantar anak sekolah, kita alhamdulillah tak payah. Duduk sampai habis kuliah, kita dapat kebaikan. Orang yang kerja sana, bekerja sini, ambil anak asrama, hantar asrama, kita tak, okey, relax. Kerana kita tidak melihat masalah, kita melihat Allah yang menguji kita. Allah tak akan uji mereka baik untuk kita. Yang misal kata diuji dengan apa, sebutlah ujian apa pun, kalau kita tak lihat ujian tu, dia tak besar. Kita lihat Allah. Sebab itu golongan siddiqin, kita dah sebut sifat mereka sabar dengan ujian. Ni ada orang bila kena uji sikit rasa nak mati. Juling dalam mata dia ni, melalak mata. Kena uji apa ni sampai belalak macam itu ni? Bisnes down sikit Ustaz, sampai belalak macam tu. Nak mati dah. Takkan nak rugi sehari dah nak mati. Untung sebulan senyap je. Rugi sehari duk cerita, nak mati dah aku, rugi dah aku, habis. Kita akan jumpa orang yang cerita masalah dia. Orang yang suka cerita masalah, kita tahu hati dia lemah. Sebab masalah ni bukan untuk dicerita pada orang. Masalah ni tuan-tuan, dia macam sampah untuk kita buang tempat dia. Masalah ni macam sampah je, buang. Kita duk fikir sangat masalah jadi besar. Bayangkan kalau sampah duk kat rumah tuan-tuan tak buang jadi busuk. Akhirnya orang ni sakit jiwa masalah dia. Buang je masalah tu. Pasangkan redha Allah. Melihat hikmah. Melihat Allah Ta'ala tidak tentukan kepada kita melainkan yang baik. Sebab itu di alam doa kita doa, ya Allah, jadikan setiap qada yang engkau berikan, engkau takdirkan pada aku, baik semuanya, baik. Maka orang kalau doa macam tu, bila datang masalah dia tak ngeluh. Sebab kita ni tuan-tuan, perangai kita, bila ada masalah je nampak buruk. Masalah je nampak buruk. Kita jangan nampak masalah tu baik. Dan namanya masalah, Ustaz, baik bendanya. Baik benda ni masalah ni. Mana baik? Ialah sebab kita sentiasa tengok dengan syahwat. Orang lain tengok masalah sebagai satu cabaran, sebagai satu pendidikan, sebagai satu ilmu, bukan sebagai satu anugerah. Tentu ada orang dia suka masalah. Sebab apa? Dia akan jadi inovatif, kreatif. Apa masalah ni? Masalahnya benda ni gini, tak apa, kita kreatif sikit, kita buat macam ni. Tuan-tuan, banyak mana idea yang hebat datang kerana masalah. Kepada orang yang melihat masalah itu cabaran, akhirnya orang ni dia kaya kerana masalah. Maksudnya kerana masalah dipandang positif. Ini bisnes, ini peluang, ini ilmu. Dia pun kreatif dan inovatif. Tuan-tuan, kita nak lebih kreatif pada itu, kreatif iman. Bila datang masalah kita, iman kita yang berinteraksi, bukan syahwat. Iman kita interaksi. Okey, apa yang Allah nak sampaikan pada saya ni dengan ujian ini? Iman berinteraksi. Akhirnya kita dengan cepat nampak baik. Ini cara kita dalam menghadapi masalah. Jadi secara kesimpulan, golongan yang kita sebut golongan siddiqin, maka kita jangan menyakiti mereka. Kita jangan cuba untuk bermasalah dengan mereka, kerana mereka mempunyai kekuatan sendiri. Yang kita dah sebut, hati seperti gunung. Mereka punya kesabaran lebih tinggi. Oleh sebab itu, kalau kita baca Al-Quran, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang siddiqin, sadiqin. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, kerja kamu kalau jumpa orang ni, berkhidmat dengan mereka. Tentang macam mana kita nak khidmat dengan mereka, dengan orang-orang yang namanya siddiqin. Syekh Abdul Qadir bagi satu contoh mudah. Macam saya huraikan tadi,
Kita kalau khidmat pada orang bawahan, marhini, rakyat, orang nampak tak kita mulia? Nampak? Kalau kita tolong orang miskin, tolong anak yatim, kita tolong yang terbiar, gelandangan, orang nampak ni lah patut jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Dia prihatin dengan rakyat. Orang kan nampak. Mana YB yang tak pernah turun padang, tak pernah tengok susah rakyat ni, tahun depan kita tak undi, tak sokong. Mana yang lagi dia khadam pada rakyat, lagi dia berhak jadi ketua tertinggi. Kita akan katakan dia patut jadi Perdana Menteri, bukan orang tu. Ternyata dia lebih khadamkan rakyat. Tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir kata, kalau kamu khadamkan orang ni pun kamu dah diangkat oleh Allah, bagaimana kamu khadam kepada orang-orang yang sadiqin? Kamu khadam dengan orang yang dekat dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena kenal siapa sahabat, siapa musuh. Siapa orang kita jangan terkutik depan dia. Maksudnya, jangan kita usik sikit pun dia. Tuan-tuan, kita kalau tengok barang-barang, ada barang sensitif tak boleh pegang. Apa benda tak boleh pegang? Karen. Cuba pegang. Uish, terenjak kita, mati. Karen. Ada benda boleh pegang. Wire tu. Wire boleh pegang. Karen tu jangan pegang. Ada benda yang kita mungkin boleh bawa. Kita boleh letak dalam poket. Semua benda-benda ni ada yang sensitif masing-masing. Maka di kalangan hamba Allah pun sama. Ada kalangan hamba Allah, jangan duk cuba lawan walaupun sepatah. Memang kita cari penyakit. Kalau kita ambil keadaan umum, kalau kita bermasalah dengan mak je, wala sepatah, Allah berfirman, wala takul lahuma uff. Jangan kamu kata pada mak bapak kamu perkataan uff. Pun tak boleh. Maksud atau orang kita sebut ke dalam bahasa Arab mana al-tadajjar. Apa maksud al-tadajjar? Dia tunjuk ekspresi muka tak suka. Itu maksud bosan, tak suka. Mak kata ambil buang sampah, muka ni kelak, ketak. Dia tak bunyi pun, dia tak sebut pun sama. Kita dengan mak ayah ni, dia kena tunjuk muka manis je. Dia tak boleh tunjuk muka ketat. Apatah lagi perkataan-perkataan yang buruk, tak boleh. Allah sebut dalam Quran, wala takul lahuma uff. Baik, kita tahu ada orang yang saya katakan satu kalimah pun tak boleh buat jahat. Satu kalimah. Ada orang kita bercakap dengan dia, kena rendahkan suara, tak boleh angkat. Biar dia tak dengar pun kena rendah suara, sebagaimana Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran. Seperti pada Nabi dan Rasul, tak ada orang dibenarkan bercakap kuat depan Rasul, cakap slow je. Mereka seperti berbisik dengan Nabi SAW, dan takut perkataan itu mengganggu Rasulullah. Dan ada di kalangan saya sebut hamba-hamba Allah yang sadiqin, siddiqin. Orang ni jangan buat dia kecil hati. Orang ni jangan buat sampai dia tak pandang lagi kita, sampai dia tak nak lagi bertegur, bertanya hak kita. Sebab mereka orang istimewa. Allah jaga mereka daripada kecil. Ya, kita tengok orang ni, Masya Allah, daripada kecil tak pernah tinggal solat, daripada kecil tak pernah tinggal puasa, hidup dia tak pernah zina, tak pernah mencuri, tak pernah sekian. Apakah tuan-tuan rasa ini orang biasa? Ini golongan disebut mahfuz. Apa mahfuz? Orang yang Allah pelihara. Kalau Nabi kita panggil maksum. Apa beza mahfuz dengan maksum? Maksum dengan makna mereka tak akan buat dosa. Ini para Nabi je. Mahfuz ialah orang yang dijaga daripada buat dosa. Dia tak cenderung nak buat dosa. Tapi bukan makna dia maksum, tapi dia mahfuz. Dia tak cenderung nak pergi tempat tak baik, dia tak cenderung nak ambil hak orang. Allah jaga dia, mahfuz. Sebab tu di antara doa kita baca antara iqamah, Allah mahfazni kama tahfazu bihi ibadakas salihin. Bila kita dengar orang qomat, tuan-tuan, kita dianjurkan doa ni, Allah mahfazni kama tahfazu bihi ibadakas salihin. Ni Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar. Ya Allah, jaga aku sebagaimana kau jaga hamba-hambamu yang soleh. Bila hamba-hamba yang soleh, tuan-tuan akan tengok tindakan dia lain, cara fikir dia lain, dia deal dengan masalah lain. Kalau kita jumpa orang ni, kita kenal orang ni, apa patut kita buat? Mendampingi dia, berkhidmat dengan dia,
berteman dengan dia, bersahabat dengannya, mencontohinya dan mengikuti segala perbuatannya. Semua perbuatannya kita akan ikut. Semua nasihatnya maka kita akan dengar. Semua yang datang daripada dia menjadi hujah pada kita. Tentang orang siddiqin ini, sebab dalam hati dia ada 5 perkara, kata ulama. Orang siddiqin, kalau kita nak jadi golongan siddiqin, dalam hati tu kena ada 5 perkara. Yang pertama, takut pada Allah. Orang ni sifatnya sentiasa takut Allah. Sebut je haram, saya tak buat. Biarlah tak ada orang pun tak buat, saya takut Allah. Inni akhafullah. Sebut je rasuah, biarlah orang tak nampak pun. Walaupun semua orang rasuah tak kena pun, dah saya tak nak buat. Saya takut Allah. Sebut je benda-benda haram, dia akan kata saya takut Allah. Tipu, orang tak tahu pun tipu. Tak, saya takkan tipu. Saya takut Allah. Ini orang siddiqin, sifat dan hati dia ada. Yang kedua, sifat dan hati yang ada ialah ar-raja. Dia sentiasa mengharapkan Allah. Dia tak harap manusia ni, dia harap Allah. Tak, manusia ni dia janji dengar boleh, harap tak. Manusia dia tabur macam-macam. Kadang-kadang terang-terang kita dah nampak. Tabur janji macam-macam, last kali bukan kita suci. Dah habis kita. Bila kita berharap dia. Tentang manusia ni, walaupun kita tengok orang tu bagus, dia janji jangan pegang dia. Dengar boleh lah. Tapi kita taklah kata bohong. Kita tak kata bohong. Tapi kita tak berharap. Kalau esok saya jumpa awak, saya nak belanja awak nasi biryani. Katakan. Lepas Ramadan lah maksud saya. Lepas Ramadan dia kata, ni awak lepas raya, saya nak belanja awak ni makan lamb shank saja. Saya nak, ni baik. Ni Syekh Hamar tu kawan baik saya. Saya ajak makan. Tak payah beratur. Dia beratur pula bagi makan saya. Oh, kita punya power. Tuan-tuan dengar boleh, percaya jangan. Jangan harap. Bila sampai waktu tiba dia lupa, kita okey. Kita tak rasa apa-apa. Sebab kita tak pernah harap orang. Ini bila orang janji, dia tak tahu kita pun mula. Sebab kita harapkan orang. Para siddiqin, mereka tak pernah harapkan orang. Janjilah macam-macam pun. Kalau orang kampung saya, janjilah gajah rimau pun. Dengar, tak pegang. Nanti saya kaya, saya bagi awak duit. Kawan ni pun kaya, tak bagi. Dia pun tak tuntut. Tak apa. Saya dah tahu orang ni macam tu. Nanti kalau saya pegang jawatan, awak dulu saya cari. Dia pun naik jawatan. Dia pun tak cari, kita pun okey. Sebab saya tak pernah pun berharap. Saya memang dengar dia cakap, tapi saya tak berharap. Sebab itu tuan-tuan hati-hati daripada berharap orang. Kemudian kita tuntut. Abang tak ingatlah abang janji apa dulu. Kan dapat bonus nak beli saya ni, emas ni. Oh, duk harap. Bila harap dia akan kecewa. Atau orang yang janji dia akan marah pada dia. Manusia ni tuan-tuan, dia antara kelemahan dia. Bila kita beri satu harapan, lalu dituntut balik, dia akan rasa macam nak marah. Sebab dia bukanlah jenis makhluk yang boleh beri sebenarnya. Kita kena kenal manusia. Tuan-tuan, manusia ni kita kena kenal. Dia datang dan dia pergi. Dia hidup dan dia mati. Dia ingat dan dia lupa. Dia kuat dan dia lemah. Dia nyanyuk. Bila manusia ialah makhluk yang kita sebut semalam, berubah lebih cepat daripada susu masam. Susu ambil masa banyak mana nak masam? 2 jam, 3 jam, depend. Tapi manusianya lebih cepat berubah dari susu. Kita niat nak buat baik, 2 langkah terus berubah. Esok dah buat baik, dah tengok berubah. Baru niat ni lepas kuliah ustaz ni, saya nak mengaji Quran. Ada kerja lain pula. Sekejap berubah. Dia tak boleh tetap. Saya hari ni kuliah subuh, saya akan catat. Tidur sebenarnya. Dia berubah sekejap. Padahal sebelum masuk dia kata lain. Sebab itu kalau tuan-tuan kenal manusia, antara benda jangan kita letak dalam hati kita ialah bergantung pada dia. Yang dia janji, yang dicakap, tuan-tuan dengar aja. Jangan letak kat hati. Tapi letaklah pengharapan pada Allah. Kalau sekiranya kita harap dia saat dia dah janji nanti kalau tu dia akan datang, dia akan jumpa saya ni. Tetapi jangan letak pengharapan. Kita akan jadi lemah. Sebab itu para siddiqin bila berurusan dengan makhluk, mereka tak pernah berharap. Even kalau orang tu janji, mereka tak akan tuntut. Saya janji kalau saya macam ni saya bagi awak, mereka tak akan tuntut. Kerana mereka tidak ada, kita katakan, urusan dengan manusia. Yang begitu Allah.
Sebab itu kita diajar tuan-tuan, bila buat baik bukan untuk dibalas. Ustaz, hari ni kan kita buat baik, esok dia pula buat baik kat kita. Hari ni gelerang saudari, esok gelerang saya. Jangan harap. Hari ni gelerang saudara, esok gelerang saya. Jangan ziarah orang untuk diziarahi. Jangan tolong orang untuk ditolongi. Jangan senyum pada orang untuk disenyumi. Jangan setiap kali kita buat sesuatu, kita harap dia buat macam kita. Jangan harap pun benda tu. Kalau dia berlaku, biar dia berlaku. Tapi harap tak. Saya kalau ziarah dia, kalau dia sakit, dia tak ziarah, saya tak risau. Tapi waktu dia sakit, saya ziarah. Kerana fadilat ziarah. Saya waktu dia susah, saya tolong dia. Kerana kelebihan menolong. Tapi ketika mana saya susah, saya tak harap dia tolong saya. Tetapi bila kita tak harap orang, Allah akan hantar orang lebih baik. Sebab tu jangan amalkan. Hari ni saya tolong awak, esok tolong saya. Hari ni giliran kita Ustaz, esok. Hari ni giliran dia Ustaz, esok giliran kita pula. Jangan duk main giliran-giliran lah. Kita susah ke, apa ke, kita harap Allah. Ini merawat jiwa, membentuk jiwa siddiqin. Si siddiqin, dia tak pernah percaya janji orang. Orang boleh berjanji, sila janji depan dia, tapi dia tak pernah kata, janji itu saya akan tuntut. Yang ketiga, sifat yang ada pada mereka ialah mahabbah. Senantiasa sayang, cinta pada Allah. Cinta pada Allah menjadikan mereka nak bertemu dengan Allah. Allah tidak boleh bertemu di dunia. Allah kita nak bertemu dia di akhirat. Sekaligus menjadikan kita cinta akhirat. Tuan-tuan, kalau kita cinta seseorang, dia pasti beri satu tempat untuk kita berjumpa. Maka tempat itu yang kita cita-cita untuk jumpa dia. Taman bunga ke mana-mana. Apatah lagi dengan Allah. Kasih sayang kita pada Allah, cinta kita pada Allah, menjadikan kita cinta pada akhirat. Saya nak jumpa Allah, nak bertemu Allah. Dan yang keempat, sifat mereka ialah haya, malu. Orang-orang siddiqin, semua mereka ada sifat malu yang tinggi. Tentang malulah kita dapat nikmat lalu tak bersyukur. Allah beri badan sihat tapi tak ibadat. Allah beri rezeki banyak tapi kita tak kuat buat ibadat. Ni ada seorang ulama nama Sufyan Al-Thawri. Kalau dia makan banyak, lepas tu dia ibadat banyak, maka dia kata, aku malu umpama aku seperti pekerja yang mengambil gaji banyak kemudian malas buat kerja, maka aku malu. Dia kan tadi aku makan banyak, aku ibadat pun banyak. Sebab tu mereka bila makan sesuatu, mereka akan hadamkan makanan tadi dengan ibadat sampai kosong balik perut. Lagi mana perut kenyang, mereka terus berdiri untuk solat sehinggalah kosong perut. Macam tu mereka membayar nikmat. Dah makan banyak tadi kan, jadi ibadat kena banyak lah. Bukan makan banyak lepas tu tidur banyak. Alhamdulillah tuan-tuan sahur tadi makan banyak. Maka bagaimana cara kita nak tunjuk malu kita pada Allah? Tadi dah makan banyak, takkanlah saya nak ibadat sikit. Ibadat kena banyak lah. Allah dah beri tenaga ni. Saya dengar kuliah subuh, saya baca Quran pula, saya duha pula. Kenapa? Kerana saya dah makan banyak, Allah beri nikmat. Jangan dah dapat nikmat, dapat gaji kemudian tak datang kerja. Kita bayar gaji dia awal-awal supaya dia lebih semangat kerja, dia tak datang kerja. Maksudnya Allah bagi rezeki ni, kita sampai sihat gagah ni, patut buat ibadat banyak lah. Tak ada. Ini orang tak malu. Allah bagi nikmat macam-macam, tak buat ibadat. Ni orang tak malu. Tubuh badan sihat, datang lelaki yang mulai. Tidur juga. Ni tak malu ni. Allah beri macam-macam, kita masih memandang sepi perintah Allah. Dan sifat akhir mereka ada 5. Ila al-uns. Apa maksud uns? Tuan-tuan, mereka hanya gembira dengan Allah, tenang dengan Allah. Mereka akan tenang dalam melakukan ketaatan pada Allah. Kita tenang, solat kita tenang, waktu kita baca Quran tenang, waktu untuk ilmu tenang. Taklah macam cacing kepanasan. Sebab kita rasa itu tempat baik untuk saya rasa gembira. Tuan-tuan, orang kan kalau setengah orang dia suka ke taman, duduk taman lama berjam-jam duduk, sebab dia rasa tenang kat situ. Duduk tepi pantai. Saya tak suka tepi pantai, duduk tepi pantai. Apa benda dia tengok-tengok ombak je, ombak. Dia punya tenang 2 jam duduk situ. Sampailah matahari terbenam. Sonok Ustaz tengok sunset. Saya suka tengok sunset, sunrise. Matahari naik, matahari turun. Ni ada puak-puak Korea. Waktu kami panjat Gunung Sinai, dia pun panjat.
Pak Panjak dia pun berhenti dekat gereja tu. Batu. Kali pertama saya tengok Korea, Jepun. Kenapa? Dia tunggu matahari naik. Lama tunggu, berjam dia tunggu ni. Bagi dia ni fenomena paling indah sekali. Kita tak pernah pun nampak macam indah macam dia tengok secara syahwat. Sebab kita ada benda lain kita nak. Tunggu subuh lah kita. Sebenarnya subuh ni duk tunggu ni. Lepas tu belik tali apa ni, belik kain dekat dahi. Nak mula nak menyembah. Matahari bila dia keluar dengan atas 2 tanduk syaitan, kata Nabi SAW. Kerana ada orang yang beribadat pada matahari, maka syaitan tunggu kat situ. Yang tunggu matahari naik ni ialah satu upacara memulakan syaitan. Sama juga yang tengok matahari tenggelam ni. Dia timbul, dia tenggelam dengan 2 tanduk syaitan. Kita tuan-tuan matahari dah tenggelam, pergi masjid solat maghrib. Ustaz, ni fenomena kita tengok. Matahari naik ni tuan-tuan, kita duk sibuk nak solat duha. Mana dah tengok matahari. Kita kalau gerhana matahari pun tak tengok matahari, tak sunat tengok. Solat gerhana sampai habis gerhana. Dia puak-puak yang jahil dia tengok matahari sampai habis gerhana tengok. Kita tak disunatkan tengok gerhana. Kita disunatkan solat sampai selesai. Lain kita melihat kebesaran Allah. Jadi kita katakan golongan ini cuma tenang dengan benda ni. Tengok sungai, tengok laut, tengok gunung, tengok hutan. Ni ada dekat Zimbabwe, negara Afrika, hotel dia dalam hutan. Nak tengok gajah, nak tengok gajah je, satu malam 25,000 pound sterling. Tuan-tuan darat lah 5. Satu malam bolehlah tengok gajah waktu malam. Dan lihat bagaimana dia punya persepsi ataupun gambaran. Dia nak bahagia tu, nak tengok gajah tengah malam, bayar 25,000. Tu belum cerita Maldives. Cuma nak tengok laut bawah tu pun sama 25,000 Maldives. Tu Pulau Maldives, Konong Comel. Kita lihat macam mana ketenangan dia kena bayar semahal itu. Kita tengok gajah tak ada tenangnya kita rasa. Tapi ada orang tengok gajah, tengok badak tenang. Tu dibayang bini pun macam badak dia tengok, sebab tenang. Tengok bini dia tak rasa tenang, tengok badak tenang. Ni akhir zaman. Dia tengok binatang-binatang dia rasa tenang, dia bayar berapa pun. Ini cerita hotel kat Zimbabwe atau beberapa buah negara Afrika yang buat hotel dalam hutan, dalam padang savana, yang dapat tengok binatang dia bergerak waktu malam. Mereka nak tengok tu je mereka bayar. Tuan-tuan, kita malam kita bermunajat pada Allah. Ketenangan kita doa. Ketenangan kita menyebut nama Allah. Kita tak payah keluar duit 1 sen pun. Tenang, doa, mohon pada Allah. Ni bila kita diajar bulan Ramadan, bulan kita berjaga malam. Cari Lailatul Qadar. Tunggu Lailatul Qadar. Mengikut orang. Ada orang dia cari. Sebab dia jarang ke masjid, dia cari. Ada orang tunggu sebab dia dah duduk tempat tu. Ada orang cari pun tak, tunggu pun tak. Sebab dia setiap hari Lailatul Qadar. Sehari dia Lailatul Qadar. Sehari dia berdoa keampunan. Sehari dia beribadat dan dia kemudian dia nak tunggu apa? Dia nak cari apa? Dia sudah hidup dengan Lailatul Qadar. Kerana malam ni lah semua seperti malam Lailatul Qadar. Kerana itu dia tak ada bezanya malam ganjil, malam sama. Ini golongan siddiqin. Malam ni ialah malam yang sama. Ada orang kena sambut hari kekasih, nak rasa kasih. Kena sambut ulang tahun perkahwinan untuk tunjuk cinta. Ulang tahun perkahwinan kena tunjuk. Ada orang tak perlu, saya tak perlu ulang tahun perkahwinan, tak perlu pun ulang tahun tu, ulang tahun, sebab saya mencintai setiap hari. Kan nampak romantik tu. Setiap hari. Ada orang dia tunggu anniversary, atau tunggu hari ibu, tunggu hari atuk, tunggu hari guru. Tak, kita setiap hari guru. Kita menghormati guru dia setiap hari. Rasulullah tak pernah pun ajar sambut hari guru hari ni dia. Setiap hari sahabat menyambut hari guru bersama Rasulullah. Mereka cintakan ilmu Nabi SAW. Tetapi kita hidup cara lain macam ya orang-orang kafir, kerana mereka ni tak sempat benda tu semua, mereka terpaksa create satu hari. Lalu mereka pun buat hari ibu. Mereka pun buat hari ulang tahun perkahwinan. Mereka pun buat ulang ni macam-macam, dia ulang-ulang ni. Tapi bagi kita setiap hari kita melihat dengan pandangan yang baik. Kalau ni jadi sambut hari jadi pula. Tahun sekali kena sambut hari jadi. Ini kalau tak sambut bergaduh, berbalah sakat. Tu kata abang dah tak cinta saya sebab lupa hari jadi.
Dia punya indikator cinta tu cuma benda tu je. Tak ingat tu, tak cinta. Lepas tu nak apa? Nak minta cerai lah. Ingat rapuh cinta dia. Rapuh, dulu kena belasang pun tak minta cerai. Dia orang sekarang tak diharga di sikit, minta cerai lah. Sebab hati rapuh. Tak kuat. Kita dah diajar macam tu. Benda simple-simple je. Maka cepatnya rumah tangga rosak. Dia zaman tok-tok kita dulu tak ada ni, hari-hari ni macam ni. Kekal je dia. Okey je, tak ada masalah. Zaman ini zaman orang mudah kecil hati. Mudah berkata saya tidak dicintai lagi. Mudah je. Sebab istilah cinta tadi ditafsirkan dengan cara salah. Tak ingat, tak cinta. Itu je, mudah je. Terlalu mudah kata orang tak cinta. Walaupun mungkin suami ni dah habis rank dah buat, tetap dia kata tak cinta sebab lupa beli hadiah. Atau tak beri hadiah macam dia nak. Abang dah tak sayang saya. Kenapa? Abang beli tudung warna lain bukan kegemaran saya? Pula. Ni kau tak beli pun kena kata, beli pun kena kata. Ini zaman-zaman kita bercakap tentang hati yang kecil ni. Hati yang mau dibelai sebab kosong daripada ingat Allah. Manusia ni bila kurang ingat Allah, hati dia ni terlalu sensitif. Dia mau dibelah oleh makhluk. Akhirnya dia akan kecewa. Tuan-tuan, jangan biarkan hati kita manusia belai. Kita nak biar tenang dengan Allah. Tenang, orang tak ingat apa, tak ingat kita pun okey je. Sebab kita sibuk beribadat. Kita nak masuk syurga ni. Bukan nak kira bila hari jadi kita, bila hari tu duk ingat semua ni hari ni. Semua ni detik-detik penting semua ada ni. Hari pertama dapat baby, ingat. Kena ingat tu. Hari mula-mula bertunang, kena ingat. Hari pertama jumpa, semua kena ingat belaka. Pada zaman manusia, tuan-tuan sekian, dipaksa untuk hidup cara macam gitu. Dan dinormalisasikan macam tu. Kita tak boleh hidup macam gini. Siapa yang hidup macam ni, dia akan kecewa. Saya baca dalam surat khabar. Ada seorang ayah lupa sambut hari jadi anak. Anak dia umur 10 tahun, 12 tahun macam tu. Anak dia kecewa, terjun kondominium. Sebab apa? Papa dah tak sayang saya. Papa sibuk cari duit. Lupa sikit. Macam tu kan natijah. Mak pula sumpah seranah ke anak. Sebab apa? Tak ingat hari ibu. Habis. Kena hari ibu tu lah kena mesyuarat kita ni. Dah mak dah kecil hati. Dah lah hari ibu cuma sehari setahun. Tak ingat pula. Dah marah. Pada hari ibu tu setiap masa. Ni isteri pula merajukkan tak ingat hari ulang tahun perkahwinan. Marah sungguh-sungguh. Berbetulan ulang tahun perkahwinan tu lah dia kena obsession. Dah marah. Kalau boleh biar berhenti kerja sambut ulang tahun saya ni. Mentaliti macam ni tuan-tuan membahayakan kita. Pertama, saya tak kata sambutan ni haram. Saya tak pernah kata begitu. Tapi mentaliti tu bahaya. Mentaliti mau sambut hari jadi, sambut ulang tahun. Ini mentaliti yang bahaya. Akhirnya kita terperangkap dengan ciptaan hari kita sendiri. Kononnya kita nak cipta hari bahagia, akhirnya bertukar. Jadi kita normal je hidup, tak normal. Sebab itu Allah ingatkan kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada kehidupan Rasulullah itulah contoh terbaik kamu. Tuan-tuan tengoklah Rasulullah macam mana Nabi hidup. Dengan isteri dia, dengan kawan-kawan dia, dengan sahabat dia. Tengok, itu hidup kita. Maka bila kita ikut Rasulullah, kita pun tenang. Sebab Rasulullah buat gaya hidup paling mudah sekali. Simple hidup. Tapi hari ni kita bawa hidup dengan komitmen yang banyak. Komitmen ini menyebabkan kita gagal. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia tak boleh ada komitmen banyak. Dia tak ingat. Dia tak boleh ada satu komitmen yang banyak. Kalau dia ingat pun dia agak, kita katakan, struggle untuk ingat benda tu. Dia agak struggle. Sedangkan benda tu boleh dibuat setiap hari. Jadi, menghargai isteri setiap hari boleh buat. Menghargai suami setiap hari boleh buat. Menghargai ibu setiap hari kita boleh buat. Kita boleh buat setiap hari dan setiap detik. Maka di sini kita nak bezakan bagaimana kelebihan berkhidmat dengan orang-orang sadiqin atau siddiqin. Kemudian kata Syekh lepas habis menyebut kelebihan berkhidmat, Allah akan angkat kita. Maka beliau tutup dengan satu doa. Dia kata, Ya Allah, kurniakan segala macam kebaikan pada tangan kami dan lisan kami. Biarlah tangan kami penyebab buat baik, dan lidah kami penyebab perkataan yang baik, dan jadikan kami kalangan ahli ta'at. Allahumma ja'alna min ahli ta'atika
Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang mentaatimu dan orang-orang yang sentiasa dilembutkan hatinya. Allahumma layyin qulubana, ya Allah lembutkan hati kami. Dan yang sentiasa dijaga urusan kita. Maksud urusan kita, semua kehidupan kita sampailah kita masuk syurga. Kita nak Allah jaga. Biar jangan ada satu pun amalan yang menyebabkan Allah murka. Biar Allah jaga amalan kita, Allah jaga tutur kata kita, biar tidak terilham melainkan yang baik, biar tak terbuat melainkan perkara yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.